Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Okey, baiklah. Kelas dah sepatutnya boleh bermula. Okay, kita dah jam 10.01. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan tahniah atas kehadiran anda yang mana semua berjaya menepati masa yang ada sekarang lah. Okey, menepati masa yang sepatutnya kita akan mulakan pada jam 10 pagi. Okey, seperti mana yang saya dah sedia maklumkan dekat dalam Google Classroom dan juga grup Telegram, kita akan masuk kepada tajuk bab yang ke-6 iaitu telekomunikasi di Malaysia. Okey, sekiranya suara saya jelas dan boleh kedengaran, minta mohon respon. Jelas ya? Okey, baik, terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan, kita akan lihat dulu standard pembelajaran. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, kita ada dua objektif untuk kita ketahui. Okey, di akhir sesi pembelajaran, diharap anda dapat mengenal pasti alat telekomunikasi yang terdapat di Malaysia. Okey, kita akan lihat sedikit sejarah alat-alat telekomunikasi yang pernah pun wujud. Okey, yang pernah pun wujud dalam zaman era teknologi telekomunikasi di Malaysia. Okey, bermula daripada zaman dahulu sehinggalah yang terkini. Okey, dan yang keduanya menerangkan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Dua objektif ni, dua standard pembelajaran ini sahaja yang akan kita sentuh untuk hari ini. Okey, saya akan mengambil sedikit masa untuk buka-buka slide ni. Okey, kita akan lihat terus saya tak nak tunggu lagi ke yang lain. Baru ada 28 orang yang online. Saya rasa kita teruskan lah. Okey, nanti sewaktu kelas saya nak mohon respon maklum balas lisan daripada semua. Tak kisahlah, saya nak PDP yang berkesan. Saya nak PDP yang semua orang aktif. Okey, tak kisahlah nak berkongsi ke nak apa-apa, saya tak kisah. Okey, apa yang saya nak ialah kita semua aktif dalam sesi pembelajaran. Cikgu. Ya, saya. Yang tadi cikgu cakap yang hantar gambar tu macam mana cikgu? Okey, yang hantar gambar tu begini. Awak Google je. Google je dekat Google tu, cari gambar alat peranti komunikasi awak. Okey, kalau contoh siapa yang pakai Vivo, cari dia punya model Vivo dia. Okey, kalau siapa yang pakai Huawei, siapa yang pakai iPhone, tak kisahlah jenama-jenama lain, Samsung ke dan sebagainya, cari. Kemudian simpan dulu. Okey, simpan dekat dalam awak punya download tu. Kemudian kita akan gunakan nanti untuk untuk penggunaan kelas sewaktu PDPR nanti. Boleh faham Okey, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita akan teruskan kepada sesi pembelajaran kita. Sementara saya tutup dulu sementara takut nanti ada banyak gangguan-gangguan yang akan berlaku. Okey, semua boleh nampak bahan nota yang saya kongsikan. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-6 iaitu telekomunikasi di Malaysia. Nampak cikgu. Okey, baik. Ini seperti yang saya dah terangkan tadi, kita akan fokus kepada tajuk. Okey, 6.1 dan juga 6.2. Okey, kita lihat dahulu alat telekomunikasi di Malaysia. Okey. Berdasarkan gambar rajah yang saya kongsikan ni, ini adalah merupakan sejarah. Okey, merupakan sejarah kepada perkembangan sistem telekomunikasi yang terdapat di Malaysia. Okey, perkembangan sistem telekomunikasi di Malaysia berkembang
selepas sekitar tahun 1990-an. Yang mana dia bermula dengan telefon bimbit yang paling kiri. Okey, seperti mana yang awak semua dapat lihat, telefon bimbit pada zaman mak ayah awak sekarang, mungkin abang-abang awak mungkin benda ni awak tak pernah jumpa lagi. Okey, zaman ini bermula dengan telefon bimbit yang dipanggil sebagai telefon bimbit selular. Okey, yang mana saiz dia saiz dia ni lebih kurang besar macam botol air. Okey, macam mana botol air yang awak gunakan waktu minum di dalam kelas, lebih kurang macam tu dah. Saiz dia, panjang dia pendek sikit daripada betis awak. Okey, pendek daripada betis. Maknanya kalau nak gunakan telefon bimbit ni, sampaikan dia tak boleh macam sekarang, tak boleh nak simpan dalam poket, tak boleh nak simpan dekat dalam beg duit ke, tak boleh nak simpan kat mana-mana. Dia terpaksa bawa, terpaksa dibimbit. Sebab tu dia panggil nama dia telefon bimbit. Zaman tu dia panggil telefon bimbit, bukannya telefon pintar. Sebab waktu pada zaman ketika itu, kita kena bimbit, kita kena bawa benda tu di tangan. Okay, sebab apa? Saiz dia terlalu besar. Seperti mana yang awak dapat tengok tu, kalau pegang tu daripada paras telinga sampai ke mulut tu, panjang telefon tu tak macam sekarang. Okay, sampailah dia berevolusi daripada gambar di sebelah kiri tu sehinggalah yang ada sekarang, pada zaman sekarang, yang mana kemajuan pada alat telekomunikasi zaman sekarang lebih canggih. Sekarang ni dah tak ada lagi dah penggunaan telefon bimbit pintar tu, bukan telefon bimbit lah, telefon pintar tu yang menggunakan keypad yang kita terpaksa tekan secara manual. Okey, saya masih ada lagi yang menyimpan. Saya masih ada lagi simpan telefon bimbit pada generasi, kalau awak tengok tu gambar yang ketiga. Okey, zaman telefon bimbit Nokia. Yang dulu orang panggil Nokia ni telefon bimbit paling, siapa boleh bagi tahu telefon bimbit paling apa ni? Paling kuat. Paling kuat, paling keras lah zaman tu paling padu. Sampai kan ada istilah orang gunakan, maaf saya terpaksa sebut lah. Orang kata telefon bimbit Nokia ni buat apa? Buat baling anjing. Baling anjing tu mati. Sebab apa? Dia punya kekuatan tu padu lah, tak macam seperti telefon bimbit zaman sekarang. Tak macam telefon pintar sekarang. Buat pegang sikit terjatuh, terus pecah. Itu beza dengan zaman dahulu. Okey, samalah dia berevolusi seperti mana yang awak dapat lihat tu. Okey, daripada sebelah kiri sampailah ke sebelah kanan. Ada soalan tak nak tanya berkaitan dengan alat telekomunikasi di Malaysia ni? Ini untuk gambar yang ni je lah. Saya belum masuk lagi Ini baru mukadimah je. Ada soalan? Jadi okey, kalau tiada kita terus tengok. Ya? Tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan telekomunikasi? Okey, kita nak masuk kepada tajuk ni, kita kena faham dulu. Apakah dia telekomunikasi? Okey, merujuk kepada nota yang ada ni, telekomunikasi bermaksud, dia sebenarnya ada dua perkataan yang berbeza. Tele dan juga komunikasi. Okey, yang maksudnya interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dan juga penerima. Okey, itu maksud telekomunikasi. Yang mana telekomunikasi ini dipecahkan pula kepada beberapa bahagian yang mana melibatkan penyampai dan juga penerima. Ada penyampai, ada penerima. Itu menjadikan dia sebagai satu perkataan yang lengkap sebagai telekomunikasi. Seperti mana yang kita gunakan sekarang lah. Kita gunakan kaedah sekarang, iaitu menjalankan PDPR secara atas talian. Okey, ada penyampai itu saya, dan ada penerima, iaitu awak di lokasi masing-masing. Kita sedang menjalankan satu telekomunikasi, sistem telekomunikasi.
tapi menggunakan kaedah yang berbeza daripada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kita gunakan, nanti kita akan tengok sejarah perkembangan telekomunikasi yang terdapat di Malaysia. Okey, ini termasuklah komunikasi menggunakan radio, televisyen, telefon dan juga komputer. Pada zaman dahulu kita ada dua jenis kaedah telekomunikasi. Okey, kita ada telekomunikasi satu hala dan kita ada telekomunikasi dua hala. Apa yang dimaksudkan dengan telekomunikasi satu hala? Okey, telekomunikasi satu hala merujuk kepada sistem penyampaian maklumat secara sehala. Okey, seperti contohnya radio dan juga telefon. Okey, kenapa kita katakan dia sebagai telekomunikasi satu hala? Kerana maklumat yang disampaikan itu hanya diterima satu hala. Okey, yang mana macam contoh kita dengar berita yang disampaikan melalui radio dan juga televisyen. Kita menerima maklumat yang disampaikan, tapi kita tak boleh nak respon. Macam contohlah, saya bagi satu analogi yang cukup mudah. Katalah penyampai berita pada hari berkenaan menyampaikan maklumat. Okay, berlaku gempa bumi di Brazil contohnya. Wah, kita pun kata, iya ke? Kan kita cakap, iya ke? Penyampai berita tu tak tahu apa-apa pun. Dia tak dengar apa yang kita cakap. Jadi penyampaian maklumat itu hanya satu hala. Berbeza dengan penggunaan telefon dan juga komputer. Okey, contoh komputer tu ialah penggunaan internet lah. Okey, kalau telefon tu macam kita cakap, tiba-tiba pembaca berita tu angkat telefon, dia pun bagi tahu, okey, sekarang ni berlaku gempa bumi di Brazil. Kita pun respon balik. Ya ke? Kata, mana tahu. Itu menunjukkan ada komunikasi antara penyampai dan juga penerima. Boleh faham Okey, kita lihat pula kepada poin yang kedua. Pada zaman dahulu, masa mula-mula bagaimana komunikasi ini bermula. Ini di zaman pertengahan Pada zaman awal-awal dulu, zaman prasejarah lagi, telekomunikasi telah pun diwujudkan, tapi bukan dengan penggunaan telefon bimbit dah. Okay, pada zaman-zaman purba dulu, sistem telekomunikasi oleh orang-orang purba, mereka menggunakan asap. Mereka menggunakan bunyi untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Okay? Dan bunyi juga digunakan sehinggalah zaman kedatangan Jepun dan juga British pada zaman penjajahan dulu. Okey, yang mana kita nak menyampaikan maklumat melalui penggunaan bunyi. Sebagai contoh, untuk tujuan kecemasan. Okey, sekiranya ada Jepun yang ingin datang menyerang ke dalam kawasan kampung, mereka akan membuatkan satu bunyi. Okay? Yang mana bunyi tu macam Morse code lah. Bunyi tu menyampaikan sesuatu kod rahsia. Okey, seperti mana juga pada zaman dahulu, masyarakat terutamanya orang-orang Islam menyampaikan maklumat berkaitan dengan masuknya waktu solat. Mereka menggunakan bunyi sebagai salah satu medium komunikasi untuk menyampaikan maklumat. Okey, dengan menggunakan apa? Siapa boleh bagi tahu? Zaman dulu tak ada lagi TV. Tak ada lagi speaker dekat masjid nak laungkan azan. Siapa tahu macam mana azan pada waktu zaman dahulu diperdengarkan. Siapa tahu, boleh kongsikan. Dia ketuk pakai kayu. Ketuk pakai kayu. Apa nama benda tu? Nama dia lupa lah. Nama dia iaitu beduk. Okey, beduk yang orang gunakan kulit kambing, kulit kambing ataupun kulit lembu, ataupun zaman dahulu mereka tebuk batang kayu supaya dia berlubang. Kemudian batang kayu itu akan diketuk mengikut runut bunyi. Okey, ada cara ketukan dia untuk menyampaikan maklumat. Ada ketukan yang memberitahu maklumat berkaitan dengan kematian. Ada ketukan, jenis ketukan itu menyampaikan maklumat kecemasan. Ada cara ketukan untuk menyampaikan maklumat masuknya waktu solat. Jadi orang-orang zaman dahulu
dah menggunakan bunyi sebagai telekomunikasi. Okey, itu untuk maklumat Okey, kita tengok di sini. Pada zaman dahulu, burung merpati pernah dilatih untuk digunakan bagi menyampaikan pesanan ringkas. Seperti mana yang mungkin anda semua pernah tengok dekat dalam movie, dekat dalam cerita-cerita orang putih, mereka menggunakan burung merpati. Dia buat macam mana burung merpati tu? Dia bercakap dengan burung merpati tu. Nanti sampai kat sana bagi tahu. Macam tu. Siapa tahu? Siapa pernah tengok bagaimana teknologi komunikasi menggunakan burung merpati? Siapa Dia nak ikat kongsi kertas dekat pengalaman? kaki dia, Kita kaki tengok. burung tu. Ya. Okey, dia ikatkan kertas ataupun maklumat pada kaki burung merpati tu. Kalau burung merpati tu pergi ke lokasi yang dituju, tu tak ada masalah. Tiba-tiba singgah pergi tempat lain kan. Singgah makan dulu apa, tiba-tiba kena lastik dengan orang ke apa ke, burung tu pun tak sampai. Jadi ada banyak kekangan. Ada kemungkinan maklumat itu tidak sampai. Okey, masyarakat terdahulu juga menggunakan asap. Macam mana digunakan asap? Asap dijadikan ikhtiar hidup untuk memberitahu lokasi anda kepada pasukan penyelamat. Okey, memberitahu kepada pasukan penyelamat. Ini adalah cara bagaimana penggunaan komunikasi yang dilakukan oleh sebagai contoh penggunaan asap yang digunakan oleh tentera-tentera di negara China pada zaman dahulu. Okey, yang mana mereka memberitahu kedatangan musuh. Okey, memberitahu kedatangan musuh apabila mereka menjaga tembok besar China. Okey, siapa yang pernah tengok bagaimana keadaan rupa bentuk tembok besar China? Kedudukan tembok besar China tu adalah satu benteng penghadang dalam satu objek fizikal yang dibina beribu-ribu kilometer. Jadi adalah agak mustahil untuk mereka menyampaikan maklumat terutamanya kecemasan dalam tempoh jangka masa yang begitu cepat. Jadi mereka ada di setiap dinding tu mereka ada satu menara, seperti mana yang awak boleh google nanti. Yang awak boleh tengok antara menara dengan menara tu jarak dia begitu jauh. Jadi bagaimana mereka menyatakan komunikasi dan juga isyarat? Mereka akan menggunakan asap, tanda asap sebagai menyampaikan maklumat bahawa terdapatnya berlaku kecemasan. Okay, dari segi mungkin bencana alam ataupun serangan daripada pihak-pihak musuh. Okay, itu sebagai contoh bagaimana telekomunikasi bermula di peringkat zaman awal dahulu. Okey, ini di Malaysia. Kita tengok. Ini adalah sejarah perkembangan alat-alat telekomunikasi di Malaysia, iaitu penggunaan telegraf. Okay, penggunaan telegraf bermula pada tahun 1876, yang mana penggunaan telegraf ini diperkenalkan oleh pihak British. Kenapa telegraf ini diperkenalkan? Okey, telegraf diperkenalkan oleh pihak British kerana mereka menggunakan alat ini untuk tujuan pentadbiran. Untuk tujuan pentadbiran setelah mereka datang ke Tanah Melayu untuk menjajah. Saya tak pasti, mungkin awak pernah belajar benda ni dalam mata pelajaran sejarah. Ada tak belajar dekat dalam mata pelajaran sejarah berkaitan dengan perkembangan telekomunikasi? Mohon respon. Tiada ke? Ya, cikgu. Ada tak awak belajar perkembangan sejarah telekomunikasi dalam mata pelajaran sejarah? Setakat ni tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okey, tak apalah. Saya takut maklumat yang saya ajar ni bertindih dengan mata pelajaran sejarah. Nanti awak kata alah benda ni dah tahu. Okey, tak apalah. Nanti saya ceritakanlah. Okey. Diperkenalkan oleh pihak British bahawa masuk kerana tujuan untuk pentadbiran. Ini pada zaman mereka datang menjajah Tanah Melayu dulu, mereka menggunakan teknik Morse code. Okay, setiap ketukan pada alat telegraf ini akan menentukan apakah kod yang disampaikan. Jadi tak ada keluar macam button dekat keyboard kita zaman sekarang.
Okay, dia kena tekan. Setiap ketukan, tap, itu akan memberitahu maklumat-maklumat yang tersendiri. Dia ada cara ketuk dia. Okay. Okay, yang kedua kita ada telefon. Okay, telefon ini mula diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1891. Okay, pihak penjajah untuk tujuan urusan pentadbiran. Ini dah maju sikit. Jadi kita sebenarnya kita amat berterima kasih. Bukan berterima kasih secara langsung lah. Secara tidak langsung. Kerana dengan kemasukan kedatangan penjajah-penjajah ini, mereka sebenarnya membawa pembaharuan kepada sistem telekomunikasi di Tanah Melayu pada ketika itu. Kalau mereka tak jajah kita, mungkin kita tak kenal telefon pada zaman itu. Tak ada teknologi telefon. Kita pun mungkin akan mengalami masalah untuk menyampaikan sesuatu maklumat pada ketika itu. Okay, kemudian kita ada alat yang dipanggil mesin telefax. Okay, iaitu alat yang menyerupai telefon tetapi hanya bertujuan untuk menghantar pesanan dalam bentuk teks. Ada teks je. Kita boleh type, kita boleh hantar. Itu saja. Kita tak boleh bercakap. Okay, ini juga salah satu pembaharuan dalam sistem telekomunikasi. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, kita ada ni dah canggih. Kita dah ada mesin fax. Okay, mesin fax ialah alat yang boleh memindahkan salinan dokumen dan menghantarnya melalui rangkaian telefon. Ni alat telekomunikasi ini mula luas digunakan dalam lebih kurang tahun 2000. Okey, benda ni dah mula banyak di Malaysia pada ketika itu. Okey, kemudian barulah ni sebenarnya sebelum tu lagi. Okey, barulah telefon bimbit. Ni nak patah balik kepada perkembangan telefon yang bermula di rumah tadi. Okey, telefon bimbit mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Ni zaman telefon jenama angkatan ni pun saya pernah guna pada ketika tu pada tahun 2000. 2001, 2002. Ini gambar ni sebenarnya lain ni. Bukan pada tahun 1980 ni. Okay. Kemudian barulah ada pada generasi yang terbaru iaitu telefon pintar yang mana merupakan peranti telekomunikasi dengan pelbagai fungsi yang boleh mengaplikasikan pelbagai perisian. Sekarang telefon pintar bukan saja digunakan untuk tujuan telekomunikasi. Saya sedia maklum dalam situasi pandemik COVID-19 ini kita sendiri pun banyak menggunakan teknologi penggunaan peranti ini untuk membantu sistem pembelajaran kita di rumah. Okay. Pembelajaran kita di rumah yang mana bantuan penggunaan peranti ini sebenarnya banyak kebaikan dia. Okay, tetapi seperti yang kita akan belajar dalam subtopik yang seterusnya iaitu etika dan juga bagaimana cara kita menggunakan peranti ini dengan baik. Okay. Ada masanya sepatutnya benda ini digunakan untuk tujuan yang baik. Seperti kita laksanakan iaitu pembelajaran secara atas talian, kita mendapatkan maklumat melalui internet, kita berhubung untuk menyampaikan maklumat. Tapi ada banyak juga kesan-kesan yang tidak baik. Okay, disebabkan oleh penggunaan teknologi yang ada sekarang. Nanti akan kita pelajari kemudian. Okay. Kita akan lihat kepada sejarah perkembangan sistem telekomunikasi di Malaysia. Okay, saya akan carikan video sekejap. Kita akan tengok video berkenaan dengan perkembangan dia.
Okey, kita stop dulu di sini. Kita akan sambung kepada kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, semua dah tengok tadi kan video tadi. Okey, saya terlupa nak share balik sekejap ya. Okey, semua dapat lihat Okey, kita akan sambung kepada tajuk 6.2 iaitu kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey. Penggunaan alat telekomunikasi di Malaysia bermula melalui penggunaan satelit. Stesen satelit bumi telah pun mula dibina di Kuantan, Pahang pada tahun 1970 pada 6 April. Okey, stesen satelit bumi ni nanti awak akan ambil sedikit masa, nanti akan carilah apakah yang dimaksudkan dengan stesen satelit bumi. Okey, stesen satelit bumi ni seperti mana macam contoh awak tengok cerita science fiction. Macam contoh sebelum ni ada cerita alien dan sebagainya. Bagaimana transmisi yang dilakukan makhluk asing berkomunikasi dengan manusia di bumi. Okay, jadi itulah lokasi tu yang ada teleskop besar tu, itulah merupakan stesen satelit bumi yang ada antena besar yang macam parabola tu. Okay, bermula pada 6 April 1970 di Kuantan, Pahang. Okay, satelit yang pertama iaitu Tiongsat 1 telah pun dilancarkan pada tahun 2000. Kenapa kita lancarkan satelit? Ada banyak kebaikan dia. Okey, yang mana kita akan tengok nanti. Kemudian ianya diikuti dengan Razak-Sat dan juga beberapa siri satelit yang lain. Dia ada Measat 1, 2 dan beberapa siri yang lain lah. Okey, fungsi satelit adalah merupakan untuk pencerapan data dan juga siaran televisyen serta radio. Kenapa penggunaan satelit ini berkembang? Kerana seperti mana yang kita dapat lihat sekarang, penggunaan Astro. Penggunaan Astro adalah merupakan TV satelit pertama yang mula berkembang. Yang mana penggunaan Astro ini membenarkan kita melihat, menonton segala rancangan, segala tontonan yang dapat dipancarkan 24 jam secara terus daripada lokasi tersebut. Kalau zaman-zaman sebelum Malaysia adanya teknologi satelit ini, kita semua hanya dapat siaran rakaman. Contohnya rakaman tertunda. Seperti mana zaman-zaman dulu kalau nak tengok bola, bola tu dah berlaku mungkin sehari awal. Kita terima video tontonan bola tu sehari selepas perlawanan tu dijalankan. Jadi kita dah tahu keputusan, barulah kita dapat tengok perlawanan tersebut. Berbeza dengan zaman sekarang, dengan adanya teknologi satelit, dia membenarkan kita untuk terus seperti mana macam kita tengok sekarang. Nak tengok contoh nak tengok contoh tontonan bola secara siaran langsung. Yang ada UEFA sedikit masa nanti. Kita boleh tengok secara langsung. Walaupun dekat sana pada jam 2 petang mereka, mungkin kita pada pukul 3 pagi, tapi kita boleh bangun dan tengok video tersebut. Boleh tengok tontonan perlawanan bola tersebut. Disebabkan oleh adanya kecanggihan satelit ini. Okey, kita lihat yang seterusnya. Ini adalah merupakan stesen satelit bumi yang pertama dibina di Kuantan, Pahang pada tahun 1970. Terletak di kawasan pantai Berserah di Kuantan. Dikendalikan oleh Jabatan Telekom yang mana sekarang ini telah pun bertukar nama kepada Telekom Malaysia Berhad. Kerana selepas itu syarikat Telekom ini telah pun diswastakan, tidak lagi dipegang konsesi oleh pihak kerajaan. Tujuan utama stesen satelit bumi adalah untuk meningkatkan hubungan telefon dan juga
siaran TV antarabangsa. Itulah yang kita dapat tengok. Macam contoh sekarang, contoh sekarang ni apa yang paling familiar? Macam contoh kita tengok rancangan-rancangan seperti British Got Talent, American Got Talent. Kita boleh tengok sama waktu di sana. Macam contoh siapa peminat Korea, siapa peminat drama-drama bersiri, contoh macam CSI, macam contoh cerita-cerita lain. Nanti awak nak tengok Discovery Channel, kita boleh tengok video tu dengan masa yang sama. TV ataupun video itu dipertontonkan di lokasi asal dia. Contohnya seperti di Amerika, di Korea. Di sana mula ditayangkan, maknanya kita di Malaysia juga dapat tengok pada masa yang sama. Okey, kita tengok perkembangan teknologi yang seterusnya. Okey, ini kita namakan dia sebagai kabel fiber optik. Kabel ini dibuat daripada gentian kaca. Apa dia gentian kaca? Ia merupakan serbuk halus kaca yang mana penggunaan kaca dan juga plastik ini mampu untuk memindahkan arus data dengan kapasiti yang laju dan juga tinggi. Sebenarnya penggunaan kaca ini digunakan sebagai medium yang mana cahaya dihantar melalui serbuk kaca ni. Sebab kita sedia maklum, awak belajar sains. Awak belajar sains bagaimana teori yang menyatakan cahaya bergerak lebih laju berbanding bunyi. Sebab itu penggunaan cahaya digunakan dalam gentian kaca. Jadi cahaya itu bergerak secara lurus dekat dalam gentian kaca ni berbanding penggunaan gelombang, yang mana gelombang ada dua. Kita ada gelombang analog, kita ada gelombang digital. Gelombang analog ni kita dapat guna melalui telefon. Dia bergerak secara lauda. Okey, yang mana digital ni dia ada penggunaan kod dia sendiri. Dia hanya ada nilai 0 dan 1 saja. Okay, jadi pergerakan dia atas bawah 1 dan 0, 1 dan 0. Tapi ada kod dia masing-masing. Okey, kita kembali kepada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini amat membantu pengurusan data yang cepat dan juga lebih selamat. Pernah berlaku kejadian gempa bumi di dasar laut. Berlaku di luar negara yang mana kejadian gempa bumi itu telah pun menyebabkan kerosakan fiber optik yang telah pun ditanam, yang telah pun diletakkan di kawasan dasar laut. Apa yang berlaku? Malaysia terkesan pada ketika itu apabila kabel fiber optik ini rosak. Kita punya penggunaan internet telah pun berlaku gangguan dalam tempoh jangka masa yang agak lama. Maksudnya pada ketika itu kita dah gunakan teknologi internet yang laju, tiba-tiba berlaku gangguan, kerosakan kabel optik tu. Satu Malaysia terpaksa downkan dia punya speed penggunaan internet. Jadi kita terpaksa menumpang server daripada Singapura untuk tampung penggunaan internet pada ketika itu. Itu antara sedikit sejarah perkembangan fiber optik yang pernah berlaku. Okey, kemudian kita tengok kepada telefon pintar. Ni yang akan kita buat aktiviti kejap lagi. Okey, telefon pintar bukan sekadar untuk berkomunikasi. Yang mana ketika ini telah pun dilengkapi dengan pelbagai contoh aplikasi yang lain. Sepertinya penggunaan email, video. Sekarang ni kita nak bergerak ke mana-mana, kita boleh gunakan fungsi GPS, kita boleh gunakan khidmat Bluetooth dan juga kamera. Okey? Aplikasi ini banyak membantu menambahkan lagi fungsi telefon. Yang mana kalau kita tengok sekarang ini dekat kebanyakan kedai-kedai peranti ataupun kedai-kedai gadget, kebanyakan peranti-peranti lain dah jadi tak berapa nak laku. Siapa boleh bagi tahu kenapa dah tak laku? Kenapa orang lebih banyak memilih telefon? Saya nak respon daripada murid-murid saya. Saya nak tahu siapa boleh bagikan
idea ataupun perkembangan maklumat, kenapa orang dah jarang nak gunakan gadget? Kenapa lebih tertumpu kepada penggunaan teknologi telefon pintar? Okey, silakan. Okey, siapa yang nak mencuba? Kenapa orang dah tak jarang nak gunakan gadget? Sebab telefon serbaguna. Ya, okay. Sebab salah satunya yang paling kuat sekali adalah penggunaan telefon ini adalah penggunaan peranti yang serbaguna. Seperti yang kita dah tengok di sini. Gunakan telefon boleh akses email. Berbanding zaman dulu, nak gunakan email hanya pada komputer saja. Okey, nak gunakan email hanya pada komputer. Sekarang ni kita boleh akses email melalui telefon. Kita nak tengok video zaman dulu. Macam contoh, nak rakam video, kena ada apa? Siapa tahu kalau zaman dulu, sebelum ada telefon pintar yang boleh rekod-rekod ni, kita gunakan camcorder. Zaman tu kalau siapa yang ada camcorder ni orang kaya lah. Okay? Orang yang canggih, orang yang berharta. Nak beli camcorder ni 3 hingga 4 ribu. Dan harga dia lebih daripada itu. Barulah kita dapat buat rakaman video yang cantik. Tapi sekarang apa yang berlaku? Telefon-telefon bimbit biasa pun telah pun mampu untuk memberikan satu kemudahan teknologi yang sama. Dah boleh maju dah. Okey, kemudian kita ada penggunaan GPS. Kalau dulu-dulu nak bergerak ke sana kemari, kita kena beli GPS. Lekatkan dekat dashboard kereta. Sekarang kita boleh akses melalui penggunaan komputer penggunaan telefon bimbit saja, telefon pintar saja. Kemudian kita ada teknologi Bluetooth. Tak perlu lagi pakai pendrive, tak perlu lagi pakai wire, kita hanya gunakan penggunaan Bluetooth saja untuk buat transmisi penghantaran dan juga penerimaan maklumat. Dan juga kita boleh gunakan kamera. Sekarang ni kamera DSLR, kamera yang gabak besar-besar tu dah tak berapa nak laku. Sebab apa? Kamera-kamera ni dulu besar, berat, nak beli harga mahal. Sekarang beli iPhone contohnya, beli telefon Android, ringan, kecil, boleh simpan kat mana-mana. Dan yang paling penting, kita boleh transfer gambar dalam tempoh masa yang singkat. Kalau DSLR, kecuali model yang baru dah. Kecuali model yang baru, barulah ada fungsi Wi-Fi dekat pada kamera tu. Kalau zaman dulu tak ada, kita terpaksa keluarkan SD card, keluarkan memory card daripada kamera tu, cucuk dekat komputer, baru kita boleh transfer gambar tu. Tapi kamera tapi telefon pintar sekarang, kita hanya transfer je terus. Ambil gambar, terus upload. Terus masuk Instagram, terus masuk Facebook, terus hantar kat WhatsApp ataupun dekat Telegram. Begitu mudah. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Ini adalah antara contoh-contoh syarikat telekomunikasi yang berkembang di Malaysia. Yang mana kita ada seperti sekarang, kita ada Celcom, kita ada Maxis, kita ada Digi, kita ada U-Mobile, kita ada Yes. Okay, ada tak sesiapa di kalangan kita, saya nak respon, yang gunakan selain daripada yang ada dekat dalam contoh yang diberi? Ada tak yang guna Red One Okay, kita ada salah satu contoh Red One. Itu antara contoh-contoh perkembangan yang terbaru lah. Okay, bukanlah baru, lebih kurang 5 tahun kebelakangan ni, Red One cuba untuk memasuki pasaran. Okay, itu antara contoh. Okay, yang mana kenapa wujudnya syarikat-syarikat telekomunikasi ini? Syarikat telekomunikasi ini membekalkan perkhidmatan yang mana mereka masing-masing berlumba-lumba untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna mereka. Yang mana kita dapat tengoklah sebagai contoh Celcom, Maxis, Digi, mereka berlumba-lumba. Siapa dapat bekalkan penggunaan teknologi yang lebih maju. Seperti sekarang, kita dah ada teknologi daripada 4G kepada 5G. Itu bergantung juga kepada penyedia perkhidmatan rangkaian dan juga
peranti yang kita beli. Kita pakai, mungkin kita nak pakai Maxis. Wah, Maxis perkenalkan 5G. Tiba-tiba pakai dekat telefon biasa. Maksudnya 5G itu tidak dapat digunakan juga. Jadi kita kena selari. Kita kena gunakan peranti yang support untuk 5G bersama juga dengan rangkaian yang boleh guna untuk 5G. Okey. Kita terus kepada aktiviti kita. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Okey. Sekarang ni saya nak semua tengok pada ruangan chat. Okey, tengok pada ruangan chat. Saya ada postkan satu link. Saya nak semua klik dekat situ. Kita akan gunakan fungsi Padlet di situ. Okey, yang mana paparan dia sebegini. Okey, kejap saya kongsikan. Okey, apa yang saya nak ialah anda semua cuba respon. Okey, cuba respon kepada aktiviti yang saya paparkan sini. Okey, semua boleh nampak Kalau nampak minta mohon wakil untuk respon. Okey, aktiviti dia ialah begini. Kita buat satu situasi. Hari ni disebabkan semua orang buat PDPR. Jadi kita nak gunakan manfaat untuk tajuk ni. Okey, hari ni saya nak buat spot check. Okey, spot check untuk rampasan peranti yang digunakan oleh murid-murid saya sewaktu kita melaksanakan PDPR pada hari ni. Okey, aktiviti dia ialah anda dikendaki membuat turun gambar peranti sendiri. Okey, seperti mana yang saya dah maklumkan awal sebelum kelas kita bermula tadi. Okey, download gambar daripada Google tu. Awak download lah gambar telefon bimbit masing-masing. Okey, kemudian muat naik melalui posting sendiri. Post sebagaimana contoh. Ada seorang reply ni. Tapi saya nak minta tolong tengok pada nombor 3. Okey, pastikan posting anda disertakan dengan nama penuh dan juga kelas. Okey, sebab kita sekarang ni ada 2 kelas, kita ada 2 islah dan juga 2 ikrab. Jadi saya tak tahu siapa yang post. Okey, yang keempat tu yang penting. Saya nak tahu kenapa anda memilih untuk menggunakan peranti tersebut sebagai contoh. Okey, sebagai contoh saya ambil contoh yang dah ada ni lah. Okey, contoh yang dah ada ni, dia kata dia menggunakan telefon Vivo. Jadi saya tak tahu generasi apa ni, Vivo. Kenapa dia pilih Vivo? Okey, jadi awak boleh nyatakan di situ. Saya pilih Vivo kerana harga dia murah. Tetapi dia dapat memberikan fungsi-fungsi teknologi yang baik. Contohnya kamera dia beresolusi tinggi. Saya boleh main game. Saya boleh gunakan kamera dia yang cantik. Dia punya video, rakaman video dia cantik. Itu contoh. Okey, jadi saya bagi masa 5 minit untuk semua untuk libatkan diri dengan aktiviti ni. Okey, sambil-sambil tu kita tengok respon daripada kawan-kawan kita dalam kelas. Boleh Kita cuba untuk habiskan pada jam 11 pagi. Okey, minta tolong respon Okey, terima kasih. Okey, kita dah ada beberapa respon daripada rakan-rakan kelas. Contohnya Adam Zarif daripada 2 Ikram. Dia kata dia gunakan Vivo. Okey, dia nama Vivo kerana ianya bagus. Storan dia 128 GB. Okey, bagus. Maksudnya boleh banyak kita simpan storan kat dalam ni. Tak kisah nak download aplikasi, kita nak simpan video, kita nak ambil gambar, macam-macam benda boleh guna kan. Okey, jadi minta bantuan yang lain-lain untuk cuba sampaikan seperti yang Adam Zarif laksanakan. Okey, nyatakan kenapa anda pilih peranti tersebut.
Okey, sebagai contoh, ada mungkin ada kata, saya pilih peranti ni cikgu sebab peranti ni dapat memberikan saya, siapa suka tengok TikTok? Yang tengok TikTok, respon je tak apa, sambil tu kita berkomunikasi. Yang ada video viral TikTok yang mereka buat apa ni, video Saya- yang Saya tak tengok TikTok cikgu. kau tak tengok, bagus lah. Saya pun tertengok. Okey, yang mana ramai orang kongsikan video mereka buat apa ni, video yang gunakan filter yang gunakan filter. Kalau empunya badan dia tu berkulit gelap, jadi mereka boleh menggunakan filter yang disediakan dalam aplikasi tu, jadi cantik, jadi lawa. Tu mungkin ada yang memanfaatkan penggunaan peranti macam tu. Jadi kita tengok sebahagian daripada ni dia kata, okey, saya nak alih dalila. Okey, contohnya dia kata menggunakan peranti kerana banyak berfungsi untuk membantu PDPR. Okey, Tanya. Okey, Adam Haris dia kata dia gunakan telefon bimbit tu kerana banyak fungsi yang menarik. Jenama Vivo sama seperti yang mula-mula tadi Okey, yang mana saya dah tu saya kena tanda like lah supaya saya tak terbaca 2 kali Okey, kemudian kita ada siapa lagi? Aslah. Okey, Aslah kata sebab ayah dia bagi. Okey, baik ayah kan. Bagi apa ni? Dia nama kalau tak silap saya Note. Galaxy Tab Galaxy Tab Note kalau tak silap saya. Okey, kita ada Adam Mikael. Oh mak dia bergerak-gerak lah. Mana dah pergi. Adam Mikael punya Samsung A6. Walaupun dah lama, tapi banyak perkara dan juga tahan sangat lama. Okey, bagus. Itu salah satu testimoni lah. Ni tak ada kena bayar apa-apa Adam. Okey, bagus. Okey, kita tengok Amni. Okey, Amni kata dia memilih iPhone kerana kualiti kamera yang baik, update software yang cepat, serta design yang cantik dan menarik. Okey, Tania. Okey, ramai tak yang pakai iPhone. Daripada sini berapa Baru 2 orang pakai iPhone. Tapi saya tak tahu siapa ni. Anonymous lagi ni. Okey, kita tengok Hafiz Shazan dari Dua Ikram. Dia kata, alamak dah gerak. Okey, dia gunakan Samsung model apa ni Banyak sangat kamera tu, Hafiz. Nanti test belanja gambar satu. Banyak kamera tu. Mesti lawa Okey, mudah mengakses aplikasi kerana contohnya seperti Google Meet dan juga Classroom. Senang untuk dibawa ke mana-mana. Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok antara lain. Ahmad Amir Azizi. Ni daripada kelas mana Dua Islah Okey, mudah digunakan, beresolusi tinggi. Minta tolong jangan awak kata awak simpan dalam poket pula. Ni kalau simpan dalam poket ni kena koyak dulu ni. Okey, dia gunakan laptop. Okey, Tania. Okey, Syarif Kadawi menggunakan Samsung Galaxy Note 5. Oh, canggih. Boleh gunakan pen. Okey, mempunyai pen. Bagus ni. Saya pun nak gunalah satu. Syarif tak nak jual murah-murah ke? Kalau nak jual murah-murah bagi tahu Okey. Ni je pun saya Kita Ustaz ada. cikgu. Ya? Ni je pun saya. Itu je. Okey, alhamdulillah bagus satu. Dah ada kan ayah bagi. Jarang dapat macam tu. Okey, kemudian kita tengok siapa lagi? Nurul Amna. Nurul Amna menggunakan Samsung Galaxy A12. Oh, ni baru juga ni. Okey, kerana alamak dah bergerak. Kerana banyak kemudahan yang boleh memudahkan urusan seharian. Okey, siapa lagi? Ruwaidah menggunakan model apa Realme Okey, menggunakan model Realme. Menggunakan kerana storannya yang besar 128GB dan juga ringan. Okey, Tanya.
Kemudian kita ada siapa lagi yang belum sebut. Okey, Nurbaiti. Nurbaiti menggunakan Honor. Honor berapa ni? Honor 8 lah. Okey, kerana banyak ruang yang besar dan juga mudah untuk memuat turun pelbagai aplikasi yang menarik selain baterinya yang tahan lama. Oh, patut selalu online je kan. Okey, bagus lah tu. Sesuai lah tu jadi PA tu. Okey, kemudian kita tengok Riaz Zahara. Okey, Riaz pakai, alamak kecilnya. Dia nama apa ni Riaz? Oh ya, dah ada tulis. Huawei Nova. Okey, maafkan saya. Huawei Nova. 2i kerana memberikan keupayaan fotografik. Patutlah comel Riaz kan. Kerana gambar fotografi dia cantik rupanya. Okey. Siapa tadi yang nampak pakai laptop juga? Ahmad Amir, 2 ikram tadi Okey, kemudian kita ada Muhammad Danish dari 2 ikram, juga gunakan iPhone kerana senang untuk dibawa ke mana-mana dan berkualiti apabila bermain game. Game apa ni? Mobile Legend, PUBG, ke main apa ni? Okey, kemudian kita ada Fakrul Razi daripada 2 Islah. Saya pilih saya pilih sebab terpaksa. Saya nak beli iPhone 8 tapi tak apalah. Okey, phone ni pun dah main CODM apa tu? Saya tak pernah lagi ni. Okey, tak Call of like. Duty. Lagi pun apa dia? Call of Duty. CODM. Oh, okey, Call of Duty. Oh, dia guna singkatan dia. Okey, lagi pun Vivo ada Ultra Game Mode. Okey, ni telefon baru juga Okey, tahniah. Kaki gamers Kaki gamer biasa dia akan guna peranti yang berteknologi tinggi. Akmal Zafira gunakan apa ni? Model apa ni? Saya tak nampak lah. Huawei menggunakan model Huawei. Okey, Nur Arina Tul Wafa daripada 2 Islah gunakan Oppo. Okey, kerana tujuan menggunakan kelas PDPR online. Tahniah. Okey, Putri Nur Akilah memilih peranti jenama apa ni? Realme. Okey, memilih peranti Realme kerana mempunyai daya tahan bateri yang besar. Wah, ramai yang propose untuk guna Realme sebab katanya bateri yang tahan lama. Okey, Nur Amirah Syairah daripada 2 Ikram. Dia kata dia gunakan peranti ni walau bagaimanapun 64GB. Itu dah cukup besar dah tu sebenarnya. Okey, kerana memudahkan untuk sertai PDPR dan mudah untuk menyimpan banyak maklumat. Tahniah. Okey, siapa lagi yang belum disebut? Siapa nak like gambar telefon kawan dia? Mungkin ada yang sama. Mungkin tiba-tiba, sama lah. Okey, kemudian kita ada ni Muhammad Raif. Menggunakan Poco. Betul bukan Poco Poco jadi Okey, Poco M3 kerana dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon. Ni salah satu chipset baru Snapdragon 662 octa-core 2GHz kombinasi dengan RAM 4GB. Ni laju juga ni. Dapat menyalakan pelbagai multitasking dengan lancar. Cari di Google. Okey, bagus ni. Gamers juga ke Muhammad Raif ni Okey, Nurin Adelina menggunakan Realme C2 sebab murah dan juga banyak fungsi yang menarik. Okey, tahniah. Nur Alia dari 2 Islah menggunakan iPhone. Wah, ramai juga yang guna iPhone Okey, ni mesti semua suka ambil gambar pakai filter, bukan Okey, kemudian kita ada Nurul Izzah daripada 2 Islah menggunakan Redmi kerana peranti ini mempunyai banyak fungsi yang boleh digunakan untuk PDPR. Tahniah. Okey, Damia Kristina dari 2 Ikram menggunakan Damia menggunakan telefon apa ni jenama apa ni? Samsung. Okey, jenama Samsung kerana storage yang banyak dan mempunyai harga mampu milik. Okey, bagus. Pilihan yang baik. Okey, kerana mengikut harga mampu milik.
kamera peranti yang sangat cantik dan juga kualiti yang baik. Wah, ni banyak review. Senang ni, saya nak pilih, nak beli peranti yang baru, nanti saya boleh tengoklah daripada review anda semua. Okey, kemudian kita ada Fatin Nur Fitri Liana daripada Dua Ikram. Mempunyai kualiti kamera yang baik serta harga yang berpatutan. Tahan lama, bateri tahan lama. Ni jenama apa ni? Jenama, saya terpaksa besarkan. Jenama, wah tak nampak jenama lah. Vivo cikgu. Apa dia? Vivo? Vivo Vivo. Okey, jenama Vivo. Jenama Vivo apa ni? Y15. Y15. Okey, maknanya dia kata bateri yang tahan lama. Okey, saya nak tanya satu soalan. Bateri yang tahan lama tu, pada pendapat masing-masing, berapa dia punya unit kapasiti dia? 4,000. Yang belakang dia ada mAh. 5,000. Wah, siapa yang pakai 5,000 punya tu? Orang pakai power Saya bank nak- ke apa? Saya 6,000. Siapa punya 6,000? Saya punya. Saya tu siapa? Tolong respon. Saya tak tahu Adam sebab saya Zarif. full screen dekat. Adam Zarif pakai apa tadi? Vivo Y12 Plus. Vivo Y? Dam, bukan Y12. Y12 je ke? Dia aku punya baru. Oh, 6,000. 6,000 ni kalau orang lain 2 kali charge lah kan. Oh, maknanya dia boleh main game tanpa henti lah ni. Kalau kata online PDPR daripada pagi sampai petang. Sempat ke? Adam Zarif? Sampai pagi Sampai. esok pun boleh. Sampai pagi esok. Wah, tu menarik tu. Oh, maknanya dia kata testimoni daripada Adam Zarif kata pakai jenama tu boleh tahan sampai pagi esok. Tak perlu beli power bank. Bagus ni. Nanti boleh kita cubalah. Okey, masih lagi ramai ada yang cuba nak masukkan masukkan peranti-peranti masing-masing. Okey, saya terpaksa tinggalkan ruangan ni. Okey, awak boleh upload lah dari masa ke semasa kalau siapa yang nak update. Minta tolong jangan padamkan. Ini sebagai salah satu bukti kita melaksanakan aktiviti kita dalam tajuk bab yang ke-6 ni. Okey, dari segi 6.2 iaitu kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Jadi aktiviti kita adalah menunjukkan anda mengikut trend semasa. Okey, kita melaksanakan aktiviti ni sebagai salah satu aktiviti yang kita tak dapat nak buat di sekolah. Kan kalau kat sekolah takkan nak tunjuk cikgu saya bawa iPhone, cikgu saya bawa Vivo, nanti kena rampas. Macamlah aktiviti yang kita buat ni, rampasan. Okey, rampasan peranti. Jadi hari inilah kita dapat berpeluang menunjukkan peranti masing-masing. Okey, walaupun bukan nak kata takbur ke riak, itu kita sekadar berkongsi minat dan juga berkongsi peranti. Yang mana ni untuk tujuan kita belajar saja. Jangan nanti ada yang kecil hati je. Alah cikgu saya pakai telefon cak ayam je. Tak, kita belajar. Hari ni kita belajar. Bukan tujuan nak menjatuhkan sesiapa, bukan tujuan nak merendah-rendahkan sesiapa. Hari ni kita bertujuan untuk belajar saja. Okey. Awak boleh teruskan dengan aktiviti ni. Saya tak berniat untuk lanjutkan sebab masing-masing akan ada kelas seterusnya pada jam 11.30 nanti. Saya pun akan ada kelas dengan tingkatan 3. Jadi lebih kurang jam 11.15 saya akan stopkan sesi ni. Okey, awak boleh teruskan bersiaran secara atas talian. InsyaAllah selepas kelas ni saya akan, bukan selepas kelas lah, selepas petang ataupun malam ni, saya akan compilekan video yang dah direkam ni ke dalam YouTube. Jadi kita boleh tengok balik sama-sama aktiviti yang kita dah laksanakan pada hari ni insyaAllah. Okey, kalau untuk yang terkeluar daripada sesi tadi ke, ataupun baru masuk, ataupun tak dapat nak masuk, ataupun baru terbangun tu yang bahaya Okay, baru yang terbangun daripada kelas kita. Okay, awak boleh tengoklah video ni untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan untuk tajuk bab yang ke-6. Okay, Alhamdulillah saya harap objektif pembelajaran kita pada hari ini dah pun tercapai, yang mana kita dah
kita dah mempelajari antaranya yang pertama 6.1 iaitu sejarah telekomunikasi awal di Malaysia, alat telekomunikasi, dan kita dah tengok beberapa kemajuan sistem telekomunikasi yang terdapat di Malaysia. Jadi aktiviti kita yang terakhir ni awak dah dapat nilai sendiri melalui perkongsian kawan-kawan yang kata saya tertarik ada beberapa yang terakhir ni. Dia kata Oppo A1K hadiah UPSR untuk main game Mobile Legends. Saya nak tahu siapa tuan badan ni. Dia tak tuliskan nama ni. Wah, dapat hadiah main Mobile Legends. Okey, pandai dia tak nak bagi tahu Okey, kemudian kita ada Nur Iman Naswa. Jenama Vivo. Harga mampu milik dan bateri tahan lama. Okey, kemudian kita ada siapa ni saya tak tahu anonymous ni, jenama Huawei juga. Okey, Ahmad Farid menggunakan perantai apa ni iPhone. Dia apa? Yang ni Zuhud sikit dia merendahkan diri, tak nampak Apple dia tu. Apple dia warna hitam. Okey, kerana mempunyai pelbagai kemudahan dan juga sangat membantu dalam banyak perkara. Okey, internet dia tak nak kongsi. Guna telefon apa ni? Dia server telefon ni. Dia kata dia guna peranti kerana banyak aplikasi yang banyak membantu. Okey, dalam aktiviti harian. Terutamanya banyak aplikasi. Bagus ni. Yang mana dia dapat menguruskan waktu dengan baik. Mengira kalori makanan, bagus. Habis makan terus kira Jadi dapat jaga body yang ideal. Okey, peranti ni juga dapat memudahkan saya berhubung dengan sahabat, adik-beradik dan juga keluarga dengan mudah. Okey, bagus. Bagus sangat ni. Okey, kemudian kita ada seorang lagi pun sama juga ni. Ada nama apa ni, Huawei. Saya rasa orang yang sama ni. Okey, jadi boleh teruskan. Ada baki 3 minit lagi. Okey, siapa yang masih lagi belum terlibat, boleh kemaskini aktiviti Padlet kita. Okey, tepat jam 11.15 kita berhenti aktiviti untuk hari ini. Kita akan bagi laluan. Okey, untuk siapa yang masih lagi belum sarapan, sila ambil sarapan, takut nanti penat. Okey, untuk teruskan aktiviti yang seterusnya. Okey, sebelum kita mulakan pula ni dah habis ni, tersasul kan. Okey, sebelum kita tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini, boleh tak saya nak tanya, ada tak di kalangan kita yang sebenarnya terjejas dengan pandemik COVID-19? Okey, sebagai contoh, saya dapat maklumat ada pelajar saya daripada kelas saya sendiri, yang pelajar tersebut dia dan keluarga dia positif COVID-19. Saya ada tak di kalangan daripada keluarga yang kedua? Tiada Okey, kalau tiada, alhamdulillah, kita sama-sama doakan supaya kita semua jauh daripada perkara-perkara tersebut. Okey, kita doakan supaya kita berada dalam lindungan daripada Allah. Okey, elakkan daripada pergi ke kawasan yang terbuka, jaga diri, patuh SOP, dan paling penting online iaitu PDPR. Okay? Jangan lupa untuk isi kehadiran. Okey, kita dah menghampiri jam 11.15. Okay, kalau tidak ada apa-apa lagi, insyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang akan datang. Okey, sebelum saya terlupa, okey, saya nak maklumkan berkenaan dengan peperiksaan pertengahan tahun. Okey, berkenaan peperiksaan pertengahan tahun. Okey, saya buat sekejap. Cikgu tak letak meninggal ni. Tak ada. Okey, berkenaan dengan peperiksaan pertengahan tahun, Ya. hanya keluar soalan objektif dan juga soalan struktur sahaja. InsyaAllah saya akan cuba buat satu contoh bagaimana untuk jawab ujian menggunakan kaedah Google Form, iaitu soalan objektif dan juga soalan struktur. Okey, saya tak nak nanti takut awak terkejut pada hari peperiksaan.
Atau tiba-tiba awak kata, ya Allah saya tak bersedia pula rupanya jawab exam menggunakan Google Form. Okay, apa yang saya nak ialah minta tolong kerjasama semua bersedia. Okay, peperiksaan anda semua akan menggunakan kaedah Google Form. Okay, soalan objektif dan juga struktur jawab dalam tempoh masa 1 jam 30 minit saja. Okay, ada sebarang soalan sebelum kita tambahkan sesi pendidikan kita? Silakan, saya bagi buka 1 minit. 2 Islah dan 2 Ikram, silakan. Ada cikgu. Jadi Ada. okey, kalau tiada kita jumpa lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkhidmatan pada hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Okey, terima kasih cikgu. Jumpa minggu depan. Sama-sama. InsyaAllah, jaga diri. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.